Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita nak menyentuh sedikit tentang kegagalan siasatan yang dilakukan oleh Jabatan Agama Islam Perlis terhadap Ustaz Wadi Anwar semalam. Jika kita lihat kenyataan-kenyataan yang timbul yang mengatakan siasatan terhadap Ustaz Wadi itu gagal semalam oleh Jaibs ni. Jadi kita akan lihat dan menilai serta menganalisa, sebab sekarang ada dua kenyataan media yang dikeluarkan. Satu daripada Ustaz Wadi Anwar sendiri, satu lagi dari pengarah Jabatan Agama Islam Perlis. Jadi memandangkan ada dua kenyataan media ini, jadi kita nak menilai dan menganalisa kedua-dua kenyataan ini dan kita lihat bagaimanakah hasilnya. Bagi pandangan saya, kedua-duanya memberikan kenyataan yang benar. Tapi dalam salah satu kenyataan itu ada kenyataan yang lebih benar. Jika kita nak kata kenyataan tipu dan bohong, saya rasa pada pandangan saya tak ada penipuan dan tak ada pembohongan, tapi ada satu yang lebih benar daripada yang benar satu lagi. Jadi kita akan lihat kedua-dua kenyataan ini, dan yang pertama kenyataan yang dikeluarkan oleh Ustaz Wadi Anwar sendiri. Dia memberi dua kenyataan, satu secara bertulis dan satu lagi secara video. Saya letakkan link penerangan dan kenyataan oleh Ustaz Wadi Anwar dan tim peguam beliau di description box. Anda boleh dengar sendiri keseluruhan kenyataan itu. Dan kenyataan kedua dikeluarkan oleh Jaibs, pengarah Jaibs, yang mana memberikan kenyataan bertulis sahaja. Jadi kita akan lihat kedua-dua kenyataan ini dan kita akan menganalisa dan melihat, sebab ada provokasi-provokasi yang dilakukan sebab keluar kenyataan atau perkataan menghilangkan diri. Ini ramai orang buat salah faham, dia ingat hilangkan diri macam ni. Bukan hilang macam tu Dan kita akan lihat satu lagi kenyataan yang dikeluarkan oleh Ustaz Wadi Anwar, yang mana Ustaz Wadi memberikan penerangan yang terperinci satu-satu, dan kita akan nilai kedua-duanya. Kita lihat kat mana yang hilang tu. Okey, kita tengok sini dan kita nilaikanlah. Semoga kita mendapat pencerahan yang baik dan melihat sendiri kebenaran yang ada ketika kejadian ini. Untuk mempercepatkan penerangan dan analisa ini, saya dah letakkan satu timeline di sini yang mana diambil dan diringkaskan daripada penerangan Ustaz Wadi Anwar. Anda boleh lihatlah secara terperincinya di dalam description box. Saya ulang sekali lagi, dan anda boleh lihat timeline ini sama ada tepat atau tidak daripada penerangan itu. Daripada timeline ini kita akan letakkan penerangan daripada Jaibs itu dan kita lihat kat mana yang penerangan itu pula hilang. Okey, kita tengok sini. Jadi kita lihat permulaannya adalah apabila pihak Jaibs tidak membenarkan Ustaz Wadi untuk masuk bangunan itu bersama dengan peguam. Kemudian selepas perbincangan dengan Tuan Haji Najmuddin melalui Encik Amnan tu, barulah mereka membenarkan Ustaz Wadi masuk bersama dua orang peguam ke dalam bangunan. Kemudian naik ke bilik siasatan, kemudian berjumpa dengan Puan Khatijah dan Encik Amnan di dalam bilik siasatan tu. Puan Khatijah mungkin sebagai pegawai yang akan bersoal jawab dengan Ustaz Wadi, manakala Encik Amnan menyediakan video untuk rakaman. Siapakah mereka berdua ni? Kita lihat dekat sini. Puan Khatijah ni sebenarnya adalah Ketua Penolong Pengarah untuk Penguatkuasaan. Untuk Ketua Penolong Pengarah Penyiasatan masih kosong. Manakala Encik Amnan ni adalah Ketua Penolong Pengarah untuk Risikan. Spy lah ni. Kemudian selepas mereka menyediakan video untuk rakaman dan sebagainya, Puan Khatijah ni membentangkan untuk peguam keluar dari bilik siasatan. Keluar dulu baru nak mulakan siasatan. Jadi Ustaz Wadi tidak bersetuju bersama dengan peguamnya, tidak bersetujulah sebab itu adalah hak asasi seseorang yang nak disoal tu untuk diwakili oleh peguam. Itu hak asasi Jadi Ustaz Wadi, peguam juga tidak bersetuju untuk tinggalkan Ustaz Wadi seorang dekat situ di hadapan Puan Khatijah dan Encik Amnan bersama dengan video rakaman. Kena ingat ni ada video rakaman kat situ. Kemudian
Puan Khatijah ni berkeras, tidak mahu mulakan soal jawab sehingga peguam tu keluar dari bilik. Jadi ada berlaku perbualan sikit dekat situ. Kemudian peguam dan Ustaz Wadi ni menunggu selama 30 minit. Ingat ni, kat depan tu dah masuk dah, berada bersama dengan Puan Khatijah ni. Puan Khatijah ni tunjuk keras kepala, masih berkeras. Peguam keluar dulu baru nak mulakan. Sebagai pegawai kerajaan, tunjuk keras kepala ni dia mungkin rasa besar lah. Ketua penolong pengarah kan, kau kena dengar cakap aku baru kita mulakan. Situasi ini mengingatkan saya pada satu ketika dulu saya pernah dipanggil oleh satu agensi kerajaan ni untuk soal jawab jugalah, siasatan jugalah. Dan saya bawa peguam dan juga partner saya pasal bisnes ni. Dan partner saya pergi berjumpa dengan pegawai penyiasat ni. Pegawai penyiasat ni ketika di dalam bilik siasatan, dia keluar statement yang sama juga. Tak perlu ada peguam ni, kan? Tak perlu ada partner juga. Saya nak bersoal jawab dengan Dr. Haris saja. Dia kata macam tu, seorang dah cukup. Tapi memandangkan dah hadir ni, tak apalah kita mulakan. Ini atas budi bicara je, kan? Walaupun hanya nak soal jawab, nak tanya 2-3 perkara, sebab saya pun tak tahu apa yang dia nak tanya. Saya bawa lah peguam. Jadi, apabila pegawai penyiasat ni lihat saya bawa peguam, dia pun kata sebenarnya tak perlu. Tapi dia mulakan juga budi bicara dia. Tapi dalam kes ni, Puan Khatijah ni kita tak tahulah kenapa bersungguh untuk peguam tinggalkan bilik baru nak mulakan. Tunggu lama berbincang, dia tak nak mula juga. Ini kita nampak pelik lah. Saya sendiri akan nampak pelik lah. Kenapa ni? Apa yang sedang dirancang oleh mereka? Sekali lagi saya ingatkan ada video rakaman. Ada video rakaman. Kemudian selepas tunggu 30 minit, peguam tanya Puan Khatijah tu, Puan Khatijah masih berkeras. Jadi peguam tu nasihatkan Ustaz Wadi untuk beredar. Kan? Sebab pelakuan pegawai tu sudah nampak pelik. Jadi mereka berbincang kemudian rasa lebih baik beredar lah. Tak gunalah tunggu lama pun. Puan Khatijah tak nak mulakan juga. Jadi mereka pun beredar. Ini kronologi yang berlaku menurut Ustaz Wadi Anwar. Jadi apa kenyataan yang dikeluarkan oleh pengarah JAIB pula? Okey, ini kenyataan ya, kenyataan media ni. Kita tengok dekat sini, tajuknya okeylah siasatan terhadap Ustaz Wadi ni. Kemudian JAIB memaklumkan bahawa Ustaz Wadi telah hadir, okey. Kemudian dipanggil bagi tujuan siasatan. Walau bagaimanapun, kenyataan Wadi gagal diambil kerana beliau keluar dari bilik siasatan dan menghilangkan diri tanpa sebarang makluman. Jadi kenyataan ni dia bagi satu general statement secara umum, terus mengatakan tak dapat ambil kenyataan Ustaz Wadi sebab keluar dari bilik menghilangkan diri tanpa sebarang makluman. Dia terus lompat, dia ini tak cerita, semua ni dia tak cerita, kemudian dia terus lompat menghilangkan diri. Jadi kenyataan dia seperti yang saya sebut tadi, tidak ada penipuan lah. Dia kata menghilangkan diri, mungkin dia punya statement itu tidak begitu baik lah kan, nakal. Ada kenakalan sikit di situlah. Dia boleh saja sebut Ustaz Wadi kenyataan tidak dapat diambil sebab kemudian Ustaz Wadi telah beredar daripada bilik siasatan. Tapi kenapa dia menggunakan perkataan menghilangkan diri itu, heranlah sebab dia pegawai daripada agensi kerajaan kan, patut menggunakan perkataan yang lebih rasmi lah. Atau mungkin juga Puan Khatijah ni dia yang menyampaikan kepada Tuan Haji Najmuddin sebagai Ustaz Wadi telah menghilangkan diri. Mungkin dia tengah tunduk, tengok dekat meja, Ustaz Wadi dan peguam berbincang-bincang, beredar. Dia angkat-angkat kepala, tengok mereka dah tak ada. So dia kata, oh hilang. Atau mungkin dia takut nak cakap kepada Tuan Haji Najmuddin ni, dia pun kata, saya pun tak tahu. Mereka tiba-tiba hilang. Kan? So jadi perkataan menghilangkan diri itu pelik lah sebenarnya. Yang hilangnya adalah kejadian ni. Yang ni semua yang hilang. Tup, hilang. Tak ada kan. Dia terus jumpa, kemudian tak dapat diambil. Ustaz Wadi menghilangkan diri. Jadi kita lihat juga paragraf seterusnya, kenyataan media daripada Tuan Haji Najmuddin ni mengatakan bahawa kenyataan Wadi Anwar bertarikh 2 Mei 2023 adalah jauh tersasar dari realiti sebenar yang berlaku di JAIB. Dia mengatakan yang tadi, in between yang Ustaz Wadi terangkan secara terperinci itu jauh tersasar dari realiti. Part ni saya tak pastilah menipu ke tak, tapi kita boleh tahulah sama ada benar atau tidak sebab mereka ada rakaman. Jadi kita boleh tahu yang tadi Ustaz Wadi cerita secara terperinci yang telah dihilangkan butirannya oleh Puan Khatijah dan juga Ustaz
Tuan Haji Najmuddin ni, adakah benar berlaku ataupun memang tersasar. Jadi mereka kena buktikanlah, sebab ini satu tuduhan kan, mengatakan tersasar. Bagi saya, Ustaz Wadi telah memberikan kerjasama. Jadi paragraf ketiga ni, berdasarkan pertemuan itu, Wadi gagal memberikan kerjasama seperti mana yang ditetapkan oleh JAIBS. Jadi dia nak mengatakan kegagalannya adalah berkenaan satu perkara sajalah. Puan Khadijah tu meminta peguam untuk keluar bilik. Itu sajalah kerjasama yang mereka kata gagal ni. Bagi saya itu bukan kerjasama. Meminta peguam keluar itu untuk menolakkan hak asasi Ustaz Wadi. Jadi nak mengatakan gagal memberi kerjasama adalah sesuatu yang tidak tepat. Jadi itulah yang saya sebut tadi. Dua-dua betul. Ustaz Wadi memberikan penjelasan yang terperinci satu persatu, betul. Kenyataan media oleh JAIBS ni pun betul tapi tidak cukup betul. Kita nak kata salah nanti dia terasa pula kan. Betul tapi tidak cukup betul. Kenyataan Ustaz Wadi lebih betul. Pada pandangan saya, berbanding dengan kenyataan media daripada JAIBS ni. Jika JAIBS nak mempertahankan, nak mengatakan dia lebih betul daripada Ustaz Wadi, jadi dia kena buktikan apakah yang tersasarnya dan apakah yang tidak Ustaz Wadi beri kerjasama tu, gagal memberikan kerjasama tu. Betulkah seperti yang Ustaz Wadi kata, permintaan untuk peguamnya keluar, itu sahajalah kerjasama yang diminta oleh pegawai JAIBS ni, yang mana menidakkan, nak menolakkan hak asasi Ustaz Wadi untuk ada wakil. Itulah yang tidak diikuti oleh Ustaz Wadi. Adakah itu yang dimaksudkan sebagai tidak memberikan kerjasama? Ini pelik lah. Jadi jika itu yang dimaksudkan, pelik. Jadi sekarang kita dah lihat sendiri, kita boleh menilai sendiri bagaimana takbir urus JAIBS, Jabatan Agama Islam Perlis ni, dan bagaimana kerjasama yang telah diberikan oleh Ustaz Wadi, dan kenyataan media siapakah yang betul dan yang lebih betul. Okey, setakat itu dulu. Sekian, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.